Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Allah Tuhanku, ampuni hamba dari segala salah dan lupa. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Setulus doa aku panjatkan, semoga rahmat Engkau limpahkan pada ibuku juga ayahku yang melahirkan membesarkanku. Bagi mereka guru-guruku, jasa tercurah selalu untukku. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Berilah hamba ilmu berguna untuk pelita di dalam jiwa, kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dikasihi, alhamdulillah bertemu kita dalam program bicara online pada hari ini.
dan dengan tajuk Sempurnakan Harimu. Dan insya-Allah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang amat saya kasih dengan tajuknya iaitulah adab bersama dengan adik-beradik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, apabila adat kita berkeluarga, maka tentu keluarga ini dia akan membentuk satu daripada mata rantai dalam masyarakat di dalam sebuah negeri ataupun negara. Itu kita dibina sebelum datangnya keluarga itu, maka ada individu, al-fard. Kemudian daripada individu tadi membentuknya iaitulah al-bait, rumah tangga. Dan daripada rumah tangga inilah maka akan membentuknya ialah mujtama', masyarakat. Maka makin membesar mujtama' ini, maka dia akan membentuk sebuah daulah, negara. Maka kan itu baiknya sebuah negara, maka terletak pada susur galur yang telah saya sebutkan tadi. Kalau bermula daripada sebagai contoh individu yang soleh, yang dekat dengan Allah, maka tentu dia akan membentuk keluarga yang baik. Daripada rumah tangga yang baik tadi akan membentuk masyarakat yang baik. Dan masyarakat yang baik tadi tentu akan membentuk sebuah negara yang baik. Tetapi malangnya kalau sekiranya bermula daripada individu yang kita lihat tidak baik, ada masalah, individu yang kita lihat jauh dengan Allah, maka pasti akan membentuk ialah keluarga yang tidak baik, keluarga yang jauh dengan Allah, keluarga yang tidak mampu untuk menyempurnakan ciri-ciri rumah tangga yang mawaddah, rahmah dan sakinah. Kemudian akan membentuk masyarakat yang rosak. Lebih dahsyat akan membentuk negara yang jauh dengan Allah, yang tidak akan mendapat baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang cukup makmur dan Tuhan yang Maha Pengampun. Kerana itulah tuan-tuan dan para penonton yang dikasihi sekalian, maka kita nak menceritakan pada hari ini ialah satu daripada komponen yang ada dalam masyarakat, atau kita namakan sebagai individu. Bermula daripada individu tadi sampailah kepada masyarakat tadi, maka tentunya dia akan membentuk sebuah keluarga yang baik. Dan kerana itu kita nak membicarakan pada hari ini iaitu berkaitan dengan komponen yang dinamakan sebagai keluarga. Dan di antara perkara ataupun kita namakan sebagai individu yang ada dalam sesebuah keluarga ialah al-ikhwah, adik-beradik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seperti mana kita lihat setiap ibu dan ayah ada tanggungjawab kepada anak-anak, hukuk, hak-hak yang mesti ditunaikan. Sebab itu ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sikap, peranan, tanggungjawab dalam sebuah keluarga itu. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, peliharalah kamu diri kamu dan juga ahlikum. Ini ahli keluarga, orang yang di bawah tanggungan kita. Seperti mana seorang ayah dan seorang ibu, selagi mana dia ada anak, kita lihat maka anak-anak ini menjadi tanggungan. Termasuk lebih-lebih lagi itulah anak perempuan. Tetapi anak perempuan ini dia akan hilang tanggungan di bawah ibu dan ayah, khususnya ayah lah, apabila anak perempuan dia berkahwin. Tetapi selagi mana di bawah tanggungan dia inilah, dan suami tadi apabila memiliki anak perempuan isteri dia, maka isteri dia ini pula yang akan menjadi tanggungan dia. Inilah kita lihat susur galur mata rantai yang akan menjadi tidak akan berkesudahan, dan dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah dan ibu ada tanggungjawab kepada anak-anak yang mesti ditunaikan. Sebab itu para ulama dalam huraikan apakah maksud qu anfusakum wa ahlikum itu, pelihara diri dan juga pelihara ahlikum, orang di bawah tanggungan itu, iaitulah memberikan kefahaman agama kepada orang di bawah tanggungan dia. Maksud bukan sekadar memelihara dengan jaga daripada berlapar. Tak bagi makan, kita kata seorang ayah dia melihat anak-anak yang tak makan, berlapar,
maka dia sayang, dia kasih, dia akan cari makan makanan, dia akan bagi makan. Betul? Tapi dari satu sudut yang lain, bukan sekadar mengenyangkan dari sudut jasmani, tapi memberikan santapan kepada rohani. Kalau tidak, tuan-tuan, maka anak-anak ini akan menjadi pendakwa yang akan mempersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Begitu juga dengan tanggungan pada suami yang dinamakan isteri. Ini juga perlu untuk diberikan kefahaman. Perlu membimbing isteri, bukan hanya membimbing untuk membuat kejayaan, berjaya di atas dunia, tidak. Tapi kejayaannya berkaitan juga akhirat. Begitu juga kita lihat dengan adik-beradik. Tuan-tuan dia kasih sekalian, apabila kita melihat ada di sananya, mungkin di kalangan kita ni Allah Ta'ala kurniakan 4 orang anak, 5 orang anak, 6 orang anak. Ada pula masyarakat kita ni berbelas-belas orang anak. Maka hukuk, sekarang ni kita membicarakan tentang hak. Hak yang mana kita sebutkan tadi, daripada seorang ayah dan ibu kepada anak-anak yang mesti ditunaikan. Begitulah hak ini mesti juga ada daripada anak-anak kepada mak ayah dia. Ini jelaslah, ini dalam Al-Quran. Semua ini kita gabungkan dalam hablum minan nas, hubungan sesama manusia yang mesti disertakan dengan hablum minallah. Hubungan dengan Allah baik, kita nak jaga semayang, zikir kita dan sebagainya. Tetapi hablum minan nas juga adalah suatu perkara yang mesti dipelihara. Tidak boleh orang itu baik dengan hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan mak ayahnya tidak baik. Nabi SAW berpesan dalam suatu hadis, ridallah fi ridal walidain wa sakhatallah fi sakhatil walidain. Keredaan Allah terletak pada keredaan ibu dan ayah. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu dan ayah. Kerana itu tidak boleh dipisahkan. Kalau hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan dengan anak contohnya diabaikan. Masya Allah. Ada orang dia boleh pergi ke masjid. Ini suasana tidak dibuka lagi, tapi kita nak cerita. Ada orang boleh bawa diri dia itu, dia boleh hadir ke masjid, tapi dia tidak boleh nak bawa, nak sertakan isteri dia, anak-anak dia ke rumah Allah. Ini berartinya dia baik hubungan dengan Allah seorang diri. Dia tidak nak memperbaiki hubungan ahli keluarga dia, tanggungan dia itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita lihat kesilapan. Kan itu, tuan-tuan sekalian, begitu juga dengan apabila kita membicarakan soal iaitu hak anak kepada ayah dan ibu, itu jelas. Orang yang tidak menunaikan hak, iaitu seorang anak tidak menunaikan hak ibu dan ayah dia, dipanggil anak derhaka. Begitu juga ayah dan ibu tidak menunaikan hak pada anak-anak, dinamakan zalim. Ini susun atur yang kita lihat. Dan di sinilah apabila contoh dengan kita lihat dengan al-ikhwah, dengan adik-beradik kita, maka tentu sekali kita melihat ada abang, ada kakak, ada orang pula kalau dia anak sulung, dia akan melihat mesti di bawahnya ada adik, ada kita lihat adik-adik dia lah, adik lelaki ke adik perempuan. Kecuali kalau sekiranya dia anak tunggal, itu cerita lain lah. Anak tunggal yang tidak mempunyai abang, kakak ataupun adik-adik. Tetapi sekurang-kurang kalau contoh dia memiliki 2 orang anak, maka dia mesti dikira sebagai adik-beradik juga. Kan? Begitu juga dengan dinamakan sebagai, kalau lebih 2, 3, 4, saya sebut berbelah-belah tadi, itu sama telahan lah. Contoh kalau sekiranya juga berkaitan dengan adik-beradik ini ialah adik-beradik tiri. Ini juga kita lihat masih ada mempunyai hubungan, walaupun kita lihat berlainan ibu ataupun contoh berlainan ayah, tetapi dari sudut susun atur yang digariskan oleh syarak, tetap juga masih lagi mempunyai ikatan. Masih lagi mereka ni tidak terlepas, tidak boleh mengatakan itu adik-beradik tiri. Ni adik-beradik tiri. Sebab kita ni, pemahaman orang Melayu ni, bila bunyi tiri ni, maka sentiasa bergaduh, balas umur sebab bunyi tiri. Ni ada juga keluarga kita lihat adik-beradik tiri ni baik. Tapi yang penting saya nak sebut ialah dari sudut syaraknya disebut sebagai adik-beradik ghairu syaqiq, adik-beradik berlainan bukan seibu sebapa. Bukan berlainan yang kita lihat berlainan, mungkin berlainan ibu ataupun berlainan bapa, tapi di sana tetap juga dikira adik-beradik. Adik-beradik juga dikira adik-beradik susuan. Ini juga boleh berlaku. Contohnya iaitu dalam kaedah kita melihat bagaimana bila seseorang itu disusukan oleh
seorang ibu yang sama dengan beberapa anak dia ni sebagai contoh, maka dikira anak beranak dia ni, anak-anak ni semua ini diharamkan berkahwin dengan anak susuan dia ini kerana masih dikira sebagai adik-beradik. Ya. Maka kerana inilah kita dalam Islam ada adab. Walaupun dalam kitab tidaklah banyak diuraikan tentang adab-adab sama dengan adik-beradik kita ini, tapi walaupun tetap dimasukkan sebagai satu adab yang mesti kita raikan, yang mesti kita tunaikan. Sebagai contohlah apabila dia adab ini diaturkan oleh syarak, lebih-lebih lagi untuk mereka yang sudah pun berusia. Berusia ni maksudnya dah akhir balik, dah ada rumah tangga sendiri. Kita ni tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita dengan adik-beradik kita ni, betul orang kalau menggamit nostalgia ni, dia akan bawa mari gambar-gambar lama, adik-beradik lama. Nak tengok waktu zaman kecil, zaman umur 5 tahun, umur 7 tahun, umur belasan tahun, waktu zaman belajar di sekolah. Dengan adik-beradik dia, insya-Allah rapat. Ni sayang pada abang dia, sayang pada adik dia. Tapi apabila berkahwin, ada career sendiri, ada rumah tangga pula, ada pula keluarga pula dia sendiri. Apatah lagi ditambah dengan ibu dan ayah yang sudah tidak ada, meninggal dunia. Yang ini makin perlu untuk kita rapatkan. Ini dia. Sebagai contoh kita lihat, apabila masih ada ibu dan ayah, ataupun masih ada salah seorang daripada kedua mereka ni, mungkin kita akan balik kampung. Ini balik kampung, sambut hari raya, korban pun sama-sama kita lihat. Tetapi apabila situasi ini sudah berubah, mak ayah ni sudah meninggal dunia, maka apa perlu lagi untuk balik kampung? Ini situasi dalam masyarakat kita. Contoh kita tanya, balik tak kampung? Tak balik dah, mak ayah tak ada. Abang ada lagi, kakak ada lagi. Maka selagi mana masih ada lagi orang-orang yang dianggap sebagai orang tua, abang kita, kakak kita, maka perlu kita meraihkan mereka ini. Bukanlah bermaksud kita nak seperti mana buat macam mak ayah kita, tapi sekurang-kurangnya hubungan itu tidak putus. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lebih malang ialah apabila mungkin ada dalam masyarakat kita adik-adik kerjanya berpendidikan, gaji besar sikit, duduk di bandar-bandar, abang pula, kakak pula kerja kampung, dan sekadar menjadi petani, ataupun kita kata sebagai memelihara binatang ternakan, duduk kampung, ataupun kita lihat mengusahakan kerja-kerja kampung. Maka di sana, inilah peranan seorang ibu dan ayah pula, kita mengambil tanggungjawab tadi untuk mendidik anak-anak pula. Tok tak ada dah, nenek meninggal dah, masih ada lagi Pok Long, Mak Long, masih ada lagi ayah ngoh, mak ngoh. Ni contoh saya ni anak yang ketiga contoh. Saya masih ada abang, saya masih ada kakak. Maka saya ini perlu mengajak anak-anak saya, mungkin anak saya 3, 4 ke ataupun berapa ke tuan-tuan sekalian, ajar didik mereka untuk menyayangi abang kita, kakak kita, menyayangi ayah dia, menyayangi ayah long, mak ngoh dia, supaya masih ada lagi. Ni kena rakyat, kena bagi tahu. Walaupun tok dah meninggal, nenek dah meninggal, tapi kita masih ada lagi. Pok long ada, mak ngoh duduk kampung tu, kena bagi tahu. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab mereka ni anak-anak, kalau kita tidak didik dengan memahamkan bahawa kita juga masih ada adik-beradik, maka mereka menganggap bahawa tak penting lah Pok long, mak long pula. Itu di sebelah pihak kita. Sebagai suami, sebagai contoh, dia sebelah isteri pula mungkin dia ada adik-beradik lain. Dia ada adik-beradik, contoh dia anak yang ramai, maka kita pula perlu ajar anak-anak kita supaya ni, tak dia ayah cerita tentang alik ayah, ni alik mak, alik ma pula ni. Maka inilah tuan-tuan tanggungjawab kita yang besar. Kerana itu ada beberapa hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, antaranya contoh, Nabi bersabda, birru ummaka wa abaka thumma ukhtaka wa akhaka. Ini Nabi sebut, buat baiklah kepada mak kamu. Ini kita tak nafilah. Apa juga, siapa juga yang hadir dalam hidup kita, mesti ibu yang pertama. Sebab itu Nabi SAW pernah pesan dalam satu hadis lain. Nabi kata, bila Nabi ditanya dengan siapa perlu aku taat, buat baik, maka Nabi kata mak kamu.
Nabi ulang lagi dengan mak kamu. Kemudian mak kamu, yang terakhir baru dengan ayah kamu. Itu sudut ibu dan ayah. Yang pertama. Yang kedua, wa abak, ayah kamu. Ini pula kita tak boleh tinggal ayah kita. Sebab apa didahulukan ibu bermakna dengan ayah? Jawapannya kerana tentulah ibu ini yang mengandungkan kita, yang syarat 9 bulan itu dengan penuh dengan dugaan, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hamalathu kurha wa wada'athu kurha, dalam keadaan hamil itu pun, sebab itu dipanggil hamil. Hamil ini bahasa Arab sebut hamil bermaksud menanggung, memikul. Ini maksudnya bila baby dalam perut seorang perempuan itu sebenarnya dia menanggung, bukan sekadar menanggung berbadan dua, tapi menanggung dengan kesengsaraan, dengan kesusahan, dengan alahan, dengan macam-macam lah. Kita boleh tengok isteri kita ni, kita boleh bayangkan mak kita dulu lebih dahsyat, kalau lebih lagi anak-anak berbelah ramai. Maka tentu di sana syarak melihat kesusahan, kepayahan ini sebagai dialah orang yang pertama yang wajib ditaat. Sebab itu dosa besar bagi mereka yang menderhaka kepada ibu. Bukan hanya kita lihat dalam bentuk fizikal, tetapi dari sudut perkataan, dari sudut kata-kata yang bukan hanya berat pun, bukan menyumpah kerana kata-kata yang cukup berat lagi, hanya kalimah uff pun sudah dikira oleh Allah sebagai satu perbuatan yang derhaka. Kenapa semua ini diambil, dikira oleh syarak? Kerana jawapannya kerana Allah Ta'ala yang menciptakan kita. Allah Ta'ala tidak mahu manusia man lam yashkurillah, man lam yashkurun nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, maka dia tidak berterima kasih pada Allah, dia tidak bersyukur pada Allah. Manusia ada sebab musabab lahirnya kita di atas dunia ini kerana ada ibu dan ayah. Summa ukhtaka wa akhak. Kemudian buat baik ini ialah kepada saudara perempuan kamu, dan juga kemudian baru saudara lelaki kamu. Ini kita lihat cantiknya susunan perkara ini ialah selepas daripada mak ayah. Baik siapa? Ialah adik-beradik kita. Ini sebab itu saya sebutkan tadi tuan-tuan, bermaksud kita ni walaupun dalam tempoh kita terbatas, kita tak boleh nak ziarah macam kita ziarah sebelum daripada PKP ataupun pandemik. Dan dengan sebab mungkin abang kita ni ataupun kakak kita ni ada penyakit kronik sebagai contoh, ada penyakit, ada buah pinggang, ada penyakit jantung dan sebagainya, mungkin dalam keadaan uzur yang kita lihat tidak digalak, bahkan tidak mungkin untuk kita menziarah. Tapi di sana masih ada lagi medium-medium lain yang dinamakan video call. Sebagai contoh kita lihat ialah kadang-kadang suatu benda yang kadang-kadang kita pelik dalam sebahagian masyarakat ini, apabila dia dengan adik-beradik dia, dengan kawan-kawan dia sebagai contoh, dengan orang lain dia boleh berhubung, dia boleh ber-WhatsApp, dia boleh membuat panggilan kan. Tapi dengan adik-beradik sendiri ni payah. Ni tak salah kita cerita dengan mak ayah ni kadang-kadang mereka rasa berat juga. Ni dengan adik-beradik pun rasa berat, dan juga kadang-kadang nak berhubung tu dalam sebulan sekali. Walhal kita lihat dunia pada hari ini patut dijadikan sebagai sebagai tambik, sebagai teknologi yang canggih, yang hebat. Ada grup WhatsApp sebagai contoh, grup WhatsApp adik-beradik, boleh saja kita buat. Ini menandakan kita membuat baik kepada mereka. Apatah lagi zaman hari ini tuan-tuan, orang kata walaupun tak boleh merentas negeri ni, tapi macam-macam cara boleh buat. Contoh abang duduk di Kota Baru, kita duduk di Gua Musang, ataupun duduk di luar negeri. Hari ni kan kita ada COD tu. Tahu alamat, tahu nombor telefon abang, tahu nombor telefon tahu alamat, order KFC. KFC sampai, abang tanya siapa order ni, anak-anak dia tak ada order. Oh, rupanya adik dia duduk di Johor sebagai contoh, adik dia yang duduk di Kuching, di Sabah sebagai contoh, di Sarawak. Ini boleh buat. Ini tak kira lagi tentang majlis-majlis seumpama kerakyatan, hari jadi sebagai contoh dan sebagainya. Ini adalah antara pengikat hubungan kita dengan adik-beradik. Seperti mana yang kita buat berkawan-kawan tu lah, surprise tuan-tuan, sambut hari jadi. Maka perlu juga kita jaga hubungan adik-beradik ni, sebab kalau tidak dijaga hubungan, menyebabkan kadang-kadang isu-isu
kekeluargaan yang berlaku menyebabkan akan retak jauh, makin jauh. Maka berlakulah perkara-perkara yang tidak kita ingini. Asalnya adik-beradik, kenapa boleh bergaduh? Ada dalam masyarakat kita ini sampai retak tu sampai tahap pecah terus lah. Sebab apa? Adik bergaduh dengan abang, isunya tanah je pun. Isunya apa? Isu duit je pun. Duit peninggalan mak ayah, kata abang tak bagi, abang makan seorang, polok seorang diri. Ini berlaku sebab apa? Sebab kita miscommunication, kita jauh dan kita tidak, bila ada masalah kita dengar cerita orang lain, kita tidak minta pandangan, tidak minta penjelasan sendiri daripada tuan orang punya badan, abang kita, kakak kita. Apa salah? Ini maka perlu di sana, iaitulah balik pada hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana, atau kama qala, ya Nabi sebut, bukan kalangan kami, kata Rasulullah, orang yang tidak memuliakan orang yang tua dan tidak mengasihani orang yang muda. Contoh kita adik, kita tahu dia abang. Yalah, abang ni walaupun takkanlah dia sebagai orang yang tua nak pergi ke Kuala Lumpur, nak jumpa kita lah adik pergi jumpa dia. Itu dia sudut yarham saghirana, betul lah dia kena kasihan belah kepada orang yang muda. Tapi yuwaqqir kabirana itu mesti ada, bukan hanya kita hormat pada mak ayah kita, tapi abang kita, kakak kita, selagi mana dia masih ada nyawa, masih lagi ada kudrat, maka mereka lah sebagai pengganti tugasan mak ayah sebagai orang tua. Bukan mengganti tempat kedudukan mak ayah itu, tetapi sebagai tempat, contoh ada lagi adik-beradik, apatah lagi adik-beradik ramai, maka abang lah mengambil tanggungjawab. Sebab itu tindakan orang-orang tua ini mesti bijak. Apa juga kes berlaku, kalau contoh Angah bergaduh dengan acik, maka Along ni tahu isu ini, maka dia kena panggil, menggantikan. Contoh ayah dia yang uzur, ayah dia pun mungkin meninggal dunia, mak dia tak mampu nak panggil, maka abang lah, kakak lah yang menjadi penyelesai, menjadi orang tengah dalam krisis rumah tangga keluarga ini. Jangan biar lama-lama, tuan-tuan. Maka tadi kita bimbang, akhirnya bergaduh adik-beradik. Isu apa? Isu keduniaan. Isunya isu apatah lagi keduniaan itu tak betul pun. Tak pernah pun abang dia ambil harta mak ayah dia, tak pernah dibolot harta, melainkan dengar-dengar cakap daripada orang-orang lain saja. Inilah yang kita bimbang. Maka kerana itu dalam Islam adanya adab bersama adik-beradik ini, untuk kita merapat seperti mana kita dulu kecil, zaman kecil dulu dijaga, diasuh oleh mak ayah kita. Maka walaupun kita telah berkeluarga, masing-masing sudah ada rumah tangga sendiri, maka adab-adab ini mesti kita laksanakan. Apatah lagi dalam keadaan sekiranya orang tua telah meninggal dunia, maka perlu diteruskan tradisi keluarga, kunjung-mengunjung, paling tidak pun iaitu dengan cara walaupun berjauhan, dengan berhubung melalui alat-alat komunikasi yang canggih pada hari ini, sebulan sekali ke, tanya khabar ke, sebagai satu perkara yang menunjukkan kecanaan kita dalam menjaga hubungan rumah tangga, hubungan adik-beradik ini. Jadi itulah yang saya boleh kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.